Dan tim ini juga berjaya mencipta rekod untuk satu anggota berjaya berada di atas sebuah melakukan persembahan di luar negara, iaitu Tatu Brunei 2011. Antara jenis motosikal yang digunakan adalah motosikal jenis Jaguar buatan Malaysia, motosikal Naza Cruz buatan Korea, motosikal Guzzi buatan Itali, motosikal BSA buatan England, dan motosikal Scrambler Kawasaki serta Honda. Kepada hari kemerdekaan negara ke-66 tahun pada tahun ini, mari sama-sama disaksikan mengenal penghormatan dan teriakan merdeka. Saksikan kibaran jalur gemilang bendera Malaysia. Malaysia megah berkibar di ruang udara Putrajaya. Kopral Azwani, saksikan bagaimana kepekaran beliau mengawal kelajuan motosikal yang sedang bergerak tanpa memegang handle dan pada masa yang sama memberi tabik hormat dan mengibarkan bendera Malaysia. Penerjun ini dalam dan luar negara. Pertunjukan penerjunan ini akan memperlihatkan kemahiran anggota 69 komando dalam membuat penerjunan dan juga kemahiran mereka dalam melakukan pendaratan tepat ke sasaran yang ditetapkan. Pada ketika ini di ketinggian kira-kira 4,000 kaki, sebuah pesawat jenis Agusta AW139 milik Pasukan Gerakan Udara Polis Raja Malaysia sedang membawa 6 penerjun dari unit 69 Komando yang dikendalikan oleh Superintendent Muhammad Fairuz bin Ismail sebagai Kapten Pesawat dan ASP Muhammad Amir bin Isa sebagai Co-Pilot. Sementara menunggu ketibaan mereka, saya ingin membawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada sejarah unit payung terjun 69 Komando ini. Unit payung terjun 69 Komando Pasukan Gerakan Khas PDRM telah ditubuhkan pada tahun itu menyusup masuk ke kawasan musuh dengan senyap, menjalankan tinjau rapat dan seterusnya melancarkan serangan pemusnahan ke atas pihak musuh. Sebagai sebuah pasukan yang berstatus komando, penubuhan unit hantaran udara sebegini memang merupakan satu tindakan tepat dan bijak bagi memaksimalkan kemampuan bertindak unit 69 Komando. Sejarah perkembangan unit payung terjun 69 Komando ini wajar dilihat dari langkah awal penghantaran 60 pegawai dan anggota 69 Komando ke Thailand Police Airborne School di Hua Hin, Thailand pada tahun 1978. Dari sinilah lahirnya generasi pertama penerjun-penerjun 69 Komando. Setelah lebih 30 tahun penubuhannya, unit payung terjun ini boleh berbangga dengan kemahiran tinggi yang dimiliki oleh para penerjunnya. Untuk maklumat bersama juga, unit payung terjun 69 Komando ini merupakan juara kebangsaan dan kejohanan payung terjun di peringkat tempatan. Unit ini juga sentiasa terlibat dalam mendapat tempat dalam kejohanan. Dan untuk maklumat penerjun kita sudah semakin jelas dan ada yang telah landing pun. Untuk itu, kita namakan penerjun kita. Penerjun pertama ialah Kopral Fakurazi bin Ismail yang membawa bendera Malaysia, Sarjan Afiza bin Zahari yang membawa bendera Madani, Kopral Muhammad Sofiuddin bin Ismail, bendera Polis Raja Malaysia, Kopral Azwani bin Ali, bendera 69 Komando,
Kopral Pragash anak laki Murugesu membawa bendera PGU dan juga Lance Kopral Muhammad Safety Officer untuk hari ini. Dapat lihat payung yang digunakan oleh mereka ini dikenali sebagai menyusul di belakang ialah kontingen membawa Jalo Gemilang dengan kekuatan 300 anggota terdiri daripada ahli-ahli pasukan beruniform yang diselaraskan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. berikut ialah Pancaragam Victoria Institution diketuai Drum Major Muhammad Rizk bin Muhammad Sofyan dan terdiri daripada 50 anggota. Nanas diketuai Drum Major Tun Amira Rania binti Muhammad Nagib dan terdiri daripada 50 anggota. Sofyan pada urusan YTL Group dan dibantu oleh Yang Mulia Tengku Muhammad Nasrul. Mendahului kontingen perbankan ialah kontingen Maybank diketuai Encik Fazrul Izzat bin Rizwan dengan sokongan padu 100 peserta perbarisan. Maybank mempamerkan imej korporatnya yang membawa nilai teras Maybank Tiger mendukung misi menginsankan perkhidmatan kewangan. Menyusul ialah kontingen Public Bank membariskan 100 peserta dan diketuai oleh Pancaragam SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dengan kekuatan 50 anggota dan diketuai oleh Drum Major Iman Naufal bin Ahmad Salahuddin. Menyusul kontingen sukan negara disertai oleh Wira dan Wirawati negara. Tidak dinafikan, Wira dan Wirawati negara telah mengharumkan nama negara dalam pelbagai pertandingan sukan peringkat antarabangsa dengan membawa pulang pelbagai kejayaan. Turut serta ialah pegawai-pegawai Kementerian Belia dan Sukan, atlet dan para atlet negara, Satuan Alumni Fellow Perdana, Alumni Malaysia Future Leaders School dan pelajar Institut Latihan.
Menyusul di belakang kontingen sukan negara ialah Pancaragam SMK Paduka Tuan Segamat Johor dengan penyertaan 50 peserta dan diketuai Terdiri oleh daripada 4 ekor anjing. Fire Tender Rescue jenis Bedford buatan United Kingdom dan dikenali sebagai Fire Tender Rescue yang digunakan sebagai kenderaan pemadam kebakaran di bawah Seksyen Bomba Tambahan Auxiliary Fire Services sejak buatan United Kingdom ini dikenali sebagai van ambulance yang digunakan sebagai kenderaan penyelamat sejak tahun 1952. Seksyen ambulans terbahagi kepada 2 fungsi utama, iaitu kereta ambulans dan kumpulan pertolongan cemas yang mana fungsinya adalah mengangkat dan memindahkan bangsa yang cedera. Heavy Rescue Vehicle HRV RQ oleh Angkatan Pertahanan Awak Malaysia dalam kerja-kerja operasi. Malaysia telah diiktiraf di peringkat antarabangsa melalui beberapa pengiktirafan seperti Anugerah Keselamatan Cyber Malaysia 2022, kategori Cyber Security Project of the Year, Anugerah Digital Economy Industry Appreciation Award bagi kategori Index dan kedudukan ke-11 senarai Pasport Berkuasa Dunia Passport Ranking Index. Menerima kategori emas Anugerah Integrity Governance dan Anti-Rasuah 2022. Seterusnya ialah Pancaragam Mega Symphony Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, terdiri daripada 32 orang anggota dan dipimpin oleh Encik Muhammad Iskandar bin Abdul Taib, membantu penguatkuasa JPJ. Kontingen seterusnya. Penguatkuasaan bermotosikal UPV yang dikemukakan pada 16 November 2015. Pasukan ini telah dijenamakan semula dengan nama Unit Falcon JPJ pada 17 Ogos 2023. UPJ Mobile ini telah ditingkatkan dengan reka bentuk kaunter bergerak yang dilengkapi ciri-ciri mesra rakyat bagi menampilkan perkhidmatan termasuk di luar kawasan atau kawasan Raja Malaysia adalah Tentera Ekonomi Negara dan merupakan agensi tunggal dalam memungut hasil cukai tidak langsung negara, memberi fasilitasi perdagangan serta mengawal sempadan pintu masuk negara. Dan ke-46 di dunia mendapat pengiktirafan sebagai INSARAG Heavy Urban Search and Rescue Team. Hadirin sekalian, berikutnya perarakan berjalan lalu kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat komunikasi yang digunakan semasa operasi penyelamatan dan pemadaman yang tiada liputan rangkaian ke dan juga satu unit Rapid Rescue Vehicle RRV. Menyusul di belakang adalah 2 unit Fire Forensic Vehicle. Bergerak di laluan 2 unit Emergency Medical Rescue Services Vehicle EMRS dilengkapi dengan peralatan kebombaan untuk memberikan rawatan awal kecemasan dan pengurusan trauma kepada mangsa. Diikuti di belakangnya 2 unit jentera yang digunakan oleh unit pengesan bagi membawa anjing-anjing pengesan K9 ke lokasi kecemasan bagi menjalankan operasi mencari dan menyelamat dan juga penyiasatan kebakaran. Seterusnya diikuti 1 unit Amphibious Reaching Inflatable Boat ARI dan 1 unit Kevlar berkelajuan 72 km sejam yang digunakan. Hadirin sekalian, seterusnya 1 unit jentera terbaharu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Compact Fire Rescue Tender CFRT yang dilengkapi tangki air berkapasiti 1000 liter, PAS, tangga serta pelbagai alatan menyelamat. Juga kelihatan 1 unit Urban Search and Rescue USAR Vehicle yang dilengkapi peralatan bagi operasi teknikal tinggi melibatkan tanah runtuh dan runtuhan bangunan. Melintasi pentas kenamaan 1 unit Fire Rescue Tender FRT dan 1 unit Light Fire Rescue Tender LFRT dilengkapi dengan pam dan pelbagai alatan menyelamat berkemampuan membawa air sebanyak 3,600 dan 1,600 liter. Seterusnya adalah 2 unit jentera yang digunakan oleh pasukan HAZMAT dan CBRNE bagi menangani insiden toxic industrial chemicals dan weapons of mass destruction. Terdiri daripada HAZMAT dan CBRNE Response Vehicle dan jentera alat pengesan jarak jauh long range yang membawa alat pengesan jenis Sigis The Second.
Terusnya melintasi pentas kenamaan dua unit jentera High Performance Pump Module HPPM dilengkapi pam berkuasa tinggi bagi membekalkan air yang banyak dalam satu-satu masa. Diikuti di belakangnya adalah satu unit jentera water tanker yang berkemampuan membawa air sebanyak 20,000 liter dan satu unit boat tender yang digunakan dalam operasi pemadaman kebakaran. Berikut ialah perarakan kontingen keselamatan negara terdiri daripada Angkatan Tentera Malaysia dari pasukan darat, laut dan udara, pasukan polis Diraja Malaysia dan agensi penguasaan maritim Malaysia. Mendahului kontingen keselamatan negara ialah Provinsi Pancaragan memintas Agensi. dan menyelamat di kawasan berhampiran pantai. Mengakhiri perarakan Aset Maritim Malaysia ialah sebuah Mobile Surveillance Unit MSU yang telah diterima pada tahun 2023. MSU merupakan sejenis kenderaan pemantau, penerima dan unit pemproses isyarat yang berupaya memberi liputan yang maksimum dengan memaparkan kawasan yang dicerap dengan lebih tepat dan secara real time bagi memperkasakan lagi rondaan dan operasi mencari dan menyelamat. Seramai 153 pegawai PDRM yang terdiri daripada pelatih-pelatih daripada Pusat Latihan Polis Diraja Malaysia. Menyusul di belakang adalah detachment pakaian kerja working dress melibatkan seramai 303 orang pegawai kanan dan pegawai rendah yang terdiri daripada pakaian kerja tugas am, unit polis pelancong, misi PBB dan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Pakaian kerja tugas am terdiri pada 104 kekuatan pegawai polis diketuai oleh Inspektor Syarul Nizam bin Yapak Elias Jaafar. Unit polis pelancong terdiri daripada 65 pegawai kanan dan pegawai rendah diketuai oleh ASP Zulkarnain bin Rika. Misi PBB pula terdiri pada 65 pegawai polis yang pernah berkhidmat di misi pengaman PBB di Timor Leste pada tahun 2012 dan diketuai oleh Inspektor Nur Azlina binti Syarul Zaman. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik yang memakai pakaian kerja berwarna putih dengan baseball cap diketuai oleh ASP Khairul Nur Azmi bin Paiman. Pakaian operasi adalah pakaian seragam yang digunakan pegawai polis semasa menjalankan tugas-tugas operasional melibatkan Ramai 545 orang pegawai detachment pakaian operasi diketuai oleh ASP Muhammad Izzahar bin Muhammad yang terdiri pada tugas am, pasukan polis marine, pasukan gerakan udara, pasukan simpanan persekutuan, Light Strike Force, Public Order and Riot Union, pasukan gerakan am regular, pasukan gerakan am Sniper, 69 komando pasukan gerakan khas dan unit tindak khas. Detachment kenderaan PDRM memaparkan aset-aset kenderaan yang dimiliki oleh PDRM. Di dalam pemeriksaan ini PDRM mempamerkan sebanyak 66 aset kenderaan yang mana detachment ini diketuai oleh DSP Fatul Muin bin Abdul Aziz. Mendahului senarai kenderaan terdiri daripada motosikal berkuasa tinggi iaitu lalu lintas, mengirimi orang-orang kenamaan, rondaan dan lain-lain tugas berkaitan Seterusnya ialah dengan Kawasaki KLX, Kawasaki Z250 dan Kawasaki KLX 250.
digunakan oleh Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti untuk rondaan di kawasan bandar dan luar bandar bagi menjaga kesejahteraan dan keselamatan komuniti. Melintasi pentas kenamaan adalah kenderaan jenis Honda Civic 1.8S MPV Spanko. Kenderaan ini mula digunakan pada pertengahan tahun 2020 menggantikan Proton Inspira 2.0. Ianya berperanan sebagai barisan hadapan 70 yang digunakan untuk mengiringi VIP atau VVIP di samping menguatkuasakan undang-undang lalu lintas oleh JSPT di Lebuh Raya dan jalan-jalan persekutuan dan rondaan balai. Seterusnya adalah kenderaan jenis Toyota Hilux 2.8 D6P K9. Kenderaan ini digunakan oleh unit anjing pengesan. Menghampiri pentas kenamaan adalah kenderaan Boat Marine Fish Predator ditarik oleh Highcom Handalan 2 dan Boat Marine Spear ditarik oleh Highcom Handalan 2. Bot jenis Predator digunakan untuk tugas-tugas rondaan di pesisir pantai bagi mengekang pencerobohan parti dan kegiatan Tugas serta penyelundupan. fungsi unit ini adalah menjaga keamanan dan ketenteraman awam bagi menyuratkan perhimpunan haram dan rusuhan. Mengakhiri adalah kenderaan jenis Command Vehicles Kenya. Kenderaan jenis ini digunakan oleh pasukan simpanan persekutuan BSP. Tugas serta fungsi kenderaan ini adalah sebagai kereta tindak bagi tujuan tugas am, Jabatan Siasatan Jenayah dan sebagainya. Diikuti dengan kenderaan Femtech yang merupakan Special Operation Vehicle yang digunakan sebagai kumpulan bantuan dan keselamatan dalam serbuan mengejut. Ianya dilengkapi dengan senjata HMG berkaliber 12.7 mm. Berikutnya adalah Command Vehicle CV. Kenderaan ini akan diatur gerak khusus dalam sebuah Boat Rigid Inflatable Raiding Craft RIRC. Terusnya adalah gabungan Brass Band 10 Brigade Para dengan kekuatan 47 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi bin Bahari. Pulau Brigade Para dengan leading para battle group berkekuatan seramai 15 pegawai dan 540 anggota diketuai oleh 10 Brigade Para adalah sebagai drum guard Panglima Tentera Darat serta sebagai simpanan ATM bagi sebarang atau gerak strategik. Dalam erti kata lain, atau gerak 10 Brigade Para adalah pilihan terakhir dan ATM bagi mendapatkan kelebihan taktikal dan operasional di dalam sebuah pertempuran. The last resort and the main bulk of rapid deployment forces. diikuti di belakang kontingen Pulau Brigade Para. Diikuti dengan 2 buah Supercat 6x6 All-Terrain Mobile Platform Mark III digunakan oleh tim keselamatan Zon Gugur bagi mengumpulkan payung terjun. 2 buah kenderaan pembawa senjata GPS seterusnya menghampiri pentas utama adalah kontingen 4 Brigade Mechanized yang akan menampilkan pembarisan tempur elemen mechanized atau gerak sudah combat bersama elemen wanted yang melibatkan 2 buah kereta perisai tempur 8x8 komputer surveillance. Diikuti dengan 2 buah kereta perisai 8x8 komputer AFV 30mm. Seterusnya adalah 2 buah kereta perisai 8x8 komputer AMC 120mm. Seterusnya 3 buah ACV 300 Adnan IFV
Seterusnya adalah 34 ACV 300 Adnan IFV 40mm. Yang telah dinaik taraf oleh TRB Highcom Defense Technology Sdn Bhd yang merupakan syarikat tempatan. Terusnya mendahului kontingen Tentera Laut Diraja Malaysia ialah Pancaraga Pusat Tentera Laut Diraja Malaysia dengan kekuatan anggota Ben Zainal. Mengikuti dalam langkah penuh teratur di belakang adalah kontingen Tentera Laut 207 orang yang diketuai Komander Nur Azhar. Kenderaan ketiga membawa sebuah Reading Hall Infantry Boat atau dikenali dengan RSIB. Mendahului kontingen Tentera Udara Diraja Malaysia. Kontingen ini terdiri daripada 207 anggota daripada berbagai trade dan ketukangan yang diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Zaili Hatta bin Jelani dengan cokan kata sentiasa di angkasa raya peranan TUDM sebagai tonggak utama mempertahankan ruang angkasa negara. Bergerak di belakang adalah trailer pembawa peluru pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia. Trailer ini merupakan sejenis kenderaan low loader yang digunakan bagi membawa misai dan roket untuk pesawat TUDM. Perlapan anggota diketuai Lieutenant Aminul Syafiq bin Abdul Aziz selaku pengarah muzik dan dibantu pegawai Warren 1 Mat Zain bin Metso. Tuan Khidmat yang terdiri daripada 207 orang diketuai Lieutenant Colonel Chai Kien Seng. Elemen tempur tentera darat termasuk Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, Regimen Sempadan dan Korps Armor Diraja. Turut serta kumpulan pengendali anjing perang Tentera Darat Malaysia dan kontingen yang berada di hadapan pentas utama adalah kontingen isyarat berkuda yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Shah Nun 1.8S. Ianya digunakan oleh pasukan Korps Polisian Terdiraja untuk tugas kekuasaan dan tugas pengiring. Seterusnya adalah dua buah all-terrain vehicle yang digunakan untuk tugas rondaan dan tinjauan. Diikuti oleh dua buah truk pasukan FFR yang digunakan sebagai kenderaan perhubungan radio bergerak. Dua buah kenderaan Toyota X-Band yang merupakan terminal komunikasi satelit X-Band. Berikut adalah 4 buah kenderaan jenis G-Wagon 0.7mm SMG. Seterusnya adalah 4 buah Wemtech dengan dilengkapi senjata 40mm EGL dan 12.7mm SMG. Dan diikuti oleh 2 buah kenderaan GK Mark 1 dilengkapi dengan senjata gun gun 12.7mm SMG. Seterusnya 2 unit berikutnya adalah kenderaan perisai lipan barang 4x4 yang dilengkapi dengan persenjataan jenis Gatling gun. Unit aset berikutnya adalah sistem roket lancar berganda Astros 2.
Berikut adalah dua buah hospital medan yang menggunakan modul watt dan modul bedah yang digunakan di barisan hadapan semasa penugasan dan juga operasi. Seterusnya adalah aset jambatan jenis tactical pontoon yang digunakan untuk penyeberangan jurang yang berair. Mendahului kontingen seterusnya Pancaragam Gabungan 7 Brigade seramai 44 anggota diketuai oleh Pegawai Warren 2 Mozaid bin Tukiban dibantu Sarjan Daniel Hairi bin Abdullah. Selama setahun meneruskan acara hadirin yang akan kita bawakan sebentar lagi ialah pertunjukan udara. Tuan-tuan dan puan bagi memaparkan kebolehupayaan dan kesiapsiagaan kuasa udara, TUDM telah menggabungkan kemahiran dan kepakaran ketiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia, iaitu pesawat udara, milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Bukan itu saja, pertunjukan pada hari ini juga disertai pesawat milik Pasukan Keselamatan dan penguasaan dari Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Bomba. Kita akan menyambung pertunjukan udara pada diselaraskan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Garapan persembahan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Bagi pihak Yang Berhormat Menteri Pengerusi Indo.
pesawat MD Cars 30G dan Agusta 109 milik pasukan udara Tentera Darat. Seterusnya pesawat AW139 Frenet dan AW139 dan AS365 Entry Dolphin dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Polis Diraja Malaysia. Turut diikuti dengan pesawat AW189, AW139 dan MI-17. Bahkan kepada anda jabatan pesawat Pilatus PC-7 Mark II. Pesawat-pesawat ini diterbangkan oleh jurulatih penerbangan yang terlatih dalam perkembangan tinggi. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut diketuai oleh dan pesawat Hadirin sekalian, pesawat pejuang BAE Hawk. Teguh MKM. Pesawat EC-725EP, AW139 dan S-70 Alpha Black Hawk milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Pesawat-pesawat ini berupaya melakukan penugasan seperti Combat Search and Rescue, Utility, penerbangan CVIP dan penerbangan 0G dan Agusta 109 milik pasukan udara Tentera Darat. Pesawat ini berupaya melaksanakan penerbangan reconnaissance dan turut berupaya sebagai light attack helicopter. turut diikuti dengan pesawat AW139 Frenet dan Sepuling milik Tentera Laut Diraja Malaysia. Seterusnya diikuti dengan pesawat helikopter milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dengan formasi terakhir. Dan seterusnya dalam battle formation, pesawat F-18D Hornet. Ross Down! Tuan-tuan dan puan-puan, mengakhiri segmen utara pada pagi ini dengan kuasa tunjahan maksimal melintasi ruang udara Putrajaya. Fanbus pesawat Tupuan.